Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan masuk bab 3. Tajuk dia ialah sistem persamaan. Kita masuk 3.1. Sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Apa yang dimaksudkan dengan 3 pemboleh ubah ni ialah X, Y, Z. Okay, kita tengok soalan dia. Dia kata selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Okay, bila dia sebut kaedah penggantian, maksudnya memang kita kena guna kaedah ini. Okay, kita tengok yang pertama, dia bagi 2X tambah Y tambah Z sama dengan 2. Yang ni kita namakan persamaan 1. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 5. Yang ni kita jadikan persamaan 2. Kemudian X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Yang ni kita jadikan dia persamaan 3. Okay, sekarang kita tengok yang mana yang lagi senang. Apa yang dimaksudkan dengan lagi senang tu ialah kita tengok pemboleh ubah dia, perkali dia dekat sini ialah 1. Kalau dalam kes ni 2X ialah 2. Jadi yang ni 1Y ialah 1, kemudian 1Z ialah 1. Jadi yang mana yang ada 1 itu yang lebih mudah untuk kita buat penggantian nanti. Okay, contoh cikgu ambil dari persamaan 1 ni. Okay, dari persamaan 1 cikgu keluarkan Z. Sebab dia adalah perkali dia adalah 1. Jadi Z sama dengan 2. Yang ni 2X dengan Y ni cikgu akan pindah ke kanan. Yang ni akan pindah ke kanan, yang ni akan pindah ke kanan. Dia akan jadi tolak. Jadi dia akan jadi 2 tolak 2X tolak Y. Okay. Itu adalah kita namakan dia sebagai persamaan 4. Okay. Persamaan 4 adalah hasil daripada persamaan 1. Hasil olahan daripada persamaan 1. Kemudian kita akan masukkan persamaan 4 ini ke dalam into persamaan 2 dulu. Kita masukkan ke dalam persamaan 2. Okay, apa yang akan jadi? Kita tengok. Cara tulis dia ialah X tambah 2Y tambah Z. Z itu ialah semua ni. Z tu kita gantikan sebagai 2 tolak 2X tolak Y sama dengan 5. Sama dengan 5. Okey. Sekarang yang mana boleh selesaikan, kita selesaikan. Kita tengok X dengan negatif 2X. Jadi X tolak 2X akan jadi negatif 1X. Kemudian yang sama lagi ialah 2Y dengan negatif Y. Jadi 2Y tolak 1Y dia akan jadi tambah 1Y. Dia macam ni. 2Y tolak 1Y dia adalah 2 tolak 1. Jadi sama dengan 1. Jadi Y kita tulis Y. Itu yang dimaksudkan dengan 1Y kat sini. Okey, seterusnya tambah 2. Yang ni sama dengan 5. Yang ni yang kita tak tulis lagi. Tambah 2 dengan 5. Okey, seterusnya. Yang mana yang kita boleh selesaikan lagi. 2 ni kita boleh pindah ke kanan. Okey. Akan jadi negatif X tambah Y. Sama dengan 5 tolak 2. Akan jadi 3. Okey. Yang ni cikgu namakan dia sebagai persamaan 5. Okey. Kemudian tadi persamaan 4 ni kita masuk dalam persamaan 2. 4 into 2. Kemudian sekali lagi persamaan 4 kita masukkan dalam persamaan 3. Okey, jadi cikgu tulis kat bawah ni 4 persamaan 4 into persamaan 3. Okey, macam mana nak? Kena kita nak tulis. Nampak X, kita tulis X. Tambah, nampak Y, kita tulis Y. Tambah 2. Okey, kemudian nampak Z, kita buat kurungan. Kita gantikan, ini yang maksudkan dengan ganti. Kita gantikan persamaan 4 ni. Z ialah 2 tolak 2X tolak Y. Jadi yang Z ni semuanya ialah nilai dia yang ni. Z sama dengan 2 tolak 2X tolak Y. Jadi kita masukkan yang ni. Yang tu yang cikgu buat tu. Cikgu buat kurungan. Okey, sama dengan 9. Kemudian dia akan jadi X tambah Y. Yang ni kita darabkan. 2 kali 2, 4. 2 kali negatif 2, X negatif 4X.
2 kali negatif y ialah negatif 2y sama dengan 9. Okey, kemudian yang ni kita cari yang sama, x dengan negatif 4x. Jadi 1x, ini 1x tolak 4x, dia adalah macam 1 tolak 4. 1 tolak 4 negatif 3. Ada x tulis x. Jadi negatif 3x. Okey, dia akan jadi negatif 3x. Kemudian kita tengok yang y pula. Yang y ni dengan y ni. Okey, jadi cara tulis dia macam ni. 1y tolak 2y adalah 1 tolak 2. 1 tolak 2 negatif 1. Jadi ada y, dia akan jadi negatif 1y. Ataupun negatif y. Jadi negatif y. Kemudian yang ni kita tak tulis lagi kan. Tambah 4 sama dengan 9. Kemudian kita sambung lagi. Yang ni 4 ni nombor sahaja, kita boleh pindah ke kanan. Okey, dia akan jadi tolak 3x tolak y sama dengan positif 4, dia akan jadi tolak 4. Jadi 9 tolak 4, 5. Okey, yang ni namakan dia persamaan 6. Okey, sekarang persamaan 5 dengan persamaan 6, kalau awak tengok, saya salin kat sini, persamaan 5 adalah tolak x tambah y sama dengan 3. Ini persamaan 5. Persamaan 6 ialah tolak 3x tolak y sama dengan 5. Ini persamaan 5, ini persamaan 6. Ni kalau awak tengok pemboleh ubah dia dah tinggal 2. Tadi ada xyz, sekarang ada xy dengan xy. Bila xy dengan xy ni dia akan jadi lebih mudah. Dia akan jadi lebih mudah sebab kalau kita tengok yang ni macam ni kita nak hapuskan. Ini positif y, ini negatif y. Kita nak hapuskan dia, tengok dia semua perkali dia 1, perkali dia 1. Jadi dia mudah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, positif y tolak y. Okay. Dalam kes ni, ini positif 1, ni negatif 1. Jadi 1 tolak 1 akan jadi kosong. Jadi yang ni kita boleh jadikan dia sebagai kosong. Okay, jadi kalau cara kita nak hapuskan, kita kena persamaan 5 ni kita tolakkan dengan persamaan 6. Persamaan 5 tolak dengan persamaan 6, baru dia, persamaan 5 kita tambah dengan persamaan 6, baru dia jadi kosong. Apa yang dimaksudkan tu? Macam ni. Positif 1 yang ni, satu lagi ada negatif 1 yang ni. Ini positif 1, yang ni negatif 1. Jadi kalau kita nak hapuskan dia, kenapa cikgu kata kita kena tambah? Tengok kalau kita tambah tolak akan jadi tolak. Jadi dia akan jadi 1 tolak 1, jadi sama dengan kosong. Ataupun kosong y dalam kes ni. Hapuslah. Kalaulah awak tambah, kalaulah awak tolak dekat sini, dia akan jadi 1 ni, yang ni tadi tambahan. Sekarang ni 1 kita letak tolak. Persamaan 5 tolak persamaan 6. Jadi 1y tolak dengan negatif 1y. Sebenarnya ada y, cikgu yang tak tulis. Sebenarnya ada y. Cikgu tak tulis nak bagi awak nampak. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, tolak-tolak akan jadi tambah. Jadi kalau 1y tambah 1y, dia akan jadi 2y. Kalau 2y tak hapus. Bila tak hapus, sampai bila-bila tak akan selesai. Kenapa cikgu kata sampai bila-bila tak akan selesai? Sebab kalau kita nak cari nilai ni, kita kena hapuskan salah satu. Sama ada kita kena hapuskan nilai x
ataupun kita kena hapuskan nilai Y. Jadi dalam kes ni senang kita hapuskan nilai Y sebab dua-dua perkalinya adalah nilai dia 1. Satu lagi negatif 1. Jadi cikgu bagi tips dekat awak. Awak boleh hafal macam ni. Kalaulah dia sama, apa yang dimaksudkan dengan sama tu? Kalau dia positif 1 dengan positif 1, awak kena tolak. Awak hafal yang ni saja. Kalau dia sama, dia tolak. Jadi kalau dalam kes ni, ini positif 1, ini negatif 1, dia tak sama. Bila tak sama, kita kena tambah. Ingat ni je. Kalau sama sahaja yang kita kena tolak. Okay. Yang ni awak boleh guna nanti dalam matematik moden. Cikgu tulis lagi sekali. Kalau sama sahaja kita kena tolak. Okay. Jadi yang ni positif 1Y dengan negatif 1Y tak sama, kita kena tambah. Ni kita tengok apa yang akan jadi kalau kita tambah. Dia akan jadi negatif X tambah negatif 3X. Tengok cikgu tulis balik lah. Negatif X tambah Y sama dengan 3. Ini persamaan 5. Persamaan 6 ialah negatif 3X tolak Y sama dengan 5. Okay. Ini persamaan 5. Ini persamaan 6. Kita nak tambah. Kita nak tambah dekat sini. Okay, cikgu buat tambah. Bagi awak nampak. Ini cikgu padam. Okay. Sekarang kalau kita tambah negatif X tambah negatif 3X, dia adalah negatif 1X tambah negatif 3X. Okay. Tambah dengan tolak, dia akan jadi tolak. Jadi dia akan jadi negatif 1 tolak 3. Negatif 1 tolak 3 ialah negatif 4. Jadi kalau ada X, kita pun tulis negatif 4X. Dia akan jadi negatif 4X. Okay, untuk yang tu. Untuk yang ni, dia dah hapus lah. Itu tujuan kita. Kita explain lagi sekali. 1Y, positif 1Y tambah dengan negatif 1Y. Okay, apa akan jadi? Cikgu tulis 1 tambah tolak ialah tolak. Jadi 1 tolak 1 sama dengan 0. Kat sini sama dengan 0Y. Kosong lah. Okay, jadi hapuslah tujuan dia. Jadi yang ni boleh guna. Kalau sama, kena tolak. Kalau tak sama, positif dengan negatif, kena tambah. Okay, sama dengan 3 tambah 5, 8. Dapatlah yang ni, kita panggil dia sebagai persamaan 7. Kemudian yang ni pun boleh ubah dia, dah tinggal X sahaja. Kita boleh selesaikan. Jadi X sama dengan yang ni, negatif 4 ni kita pindah ke sana. Ini darab, pindah ke sana dia akan jadi bahagi. Jadi 8 bahagi negatif 4 ialah negatif 2. Dapatlah X sama dengan negatif 2. Bila dah dapat X, kita boleh cari Y. Kita cari Y, kita masukkan dalam persamaan 5. Yang mana mudah? Kalau cikgu, yang ni lah yang mudah. Compare dengan yang ni. Sebab yang ni ada perkali dia negatif 3. Yang ni perkali dia 1. Negatif 1. Okay, jadi kita nak masukkan dalam persamaan 5. Tengok cara cikgu masukkan dalam persamaan 5. Dia akan jadi, ni negatif, tulis negatif. Nampak X, buat kurungan, gantikan dengan X kita negatif 2. Tutup kurungan, tambah Y sama dengan 3. Jadi Y sama dengan, yang ni tolak-tolak akan jadi tambah lah. Jadi 2 tambah Y sama dengan 3. Jadi Y sama dengan, yang ni pindah ke sana, dia akan jadi tolak. Jadi Y sama dengan 3 tolak 2 dapat 1. Okay, last sekali ialah kita nak cari Z.
bila kita nak cari Z, kita akan masukkan dalam mana-mana persamaan yang ada X, Y dengan Z. Yang mana yang senang? Okey. Mana-mana boleh cikgu ambil persamaan 1. Jadi kita masukkan 2 X buat kurungan, gantikan dengan nilai X yang kita dapat tadi. Cikgu highlightkan sikit bagi awak nampak. Ni nilai X, ini nilai Y. Okey. Jadi kita 2 kurungan X ialah negatif 2 tambah Y ialah 1. Ini cikgu masuk dalam persamaan 1 ya. Kemudian tambah Z sama dengan 2. Sama dengan 2. Okey. Yang ni boleh darab 2 kali negatif 2, negatif 4. Tambah 1 tambah Z sama dengan 2. Negatif 4 tambah 1 ialah negatif 3 tambah Z sama dengan 2. Ada Z sama dengan, pindah ke sana, jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi dapatlah Z sama dengan 5. Itu hasil jawapannya. Okey, jadi awak kena ingatlah beberapa step. Yang pertama ialah kita ubah mana-mana persamaan. Macam dalam kes ni cikgu ubah persamaan 1. Jadikan dia persamaan 4. Kemudian persamaan 4 ni kita masukkan dalam persamaan 2. Persamaan 4 kita masukkan dalam persamaan 3. Dia akan jadi persamaan 5 dan persamaan 6. Okey, 5 dan 6. Kemudian persamaan 5 dengan persamaan 6 ni kita akan tengok sama ada kita nak tolak ataupun kita nak tambah. Okey, seterusnya cikgu tunjuk lagi contoh. Okey, dia hanya ada 2 soalan sahaja. Jadi soalan 2 boleh try buat lah. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.